أمور الدنيا والدين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan hidayah serta hidayahnya kita bersama pada malam yang penuh dengan keberkatan, dalam bulan yang penuh dengan keberkatan. Bersama-sama kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan dalam usaha kita untuk mengingat Allah Subhanahu Wa Taala, zikrullah. Dalam usaha kita nak mengingat Allah Subhanahu Wa Taala ini bukan perkara yang mudah. Ramai lagi yang di luar sana yang masih lalai lagi daripada dia mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ajar kepada kita satu doa supaya kita sentiasa mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, minta tolong Allah Taala supaya kita sentiasa ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan doa yang selalu kita baca, imam-imam kita baca selepas pada salat, Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, ya Tuhan kami, bantulah kami ya Allah untuk kami ingat Engkau, dan juga bantulah kami Allah menjadikan kami orang yang bersyukur kepada Engkau ya Allah, dan bantulah kami menjadi hamba-Mu yang baik kepada-Mu ya Allah. Ini doa yang perlu ataupun kita yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nak menunjukkan soal nak ingat Allah Subhanahu Wa Taala ni bukan perkara mudah. Sehingga Nabi ajar kepada kita supaya kita minta tolong daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk zikir, untuk ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Tazkirah kali ini saya nak kongsi kepada tuan-tuan berkaitan dengan syaitan. Ya. Sebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bila saja masuk bulan Ramadan, dia akan kumpul para sahabat. Nabi akan bagi tahu kepada para sahabat antara perkara yang Nabi bagi tahu kepada sahabat, "Idza kana ja'a Ramadan, futiyat abwabul jannah wa ghulqat abwabun nar wa sufidatis syayatin." Nabi bagi tahu bila datang saja Ramadan, pintu syurga tu, pintu-pintu syurga dibuka oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan pintu-pintu neraka ditutup, dan para syaitan diikat. Tiga perkara. Pintu syurga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan para syaitan diikat. Saya nak fokus kepada perkara yang ketiga. Ya, pasal yang ini jarang orang bahas, berbincang. Ya. Pasal syaitan. Betulkah syaitan pada bulan Ramadan ini diikat oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Seperti mana yang kita ni orang Melayu faham, syaitan pada bulan Ramadan kena ikat semua. Macam kita ikat lembu dekat tiang tu, atau kita ikat sesiapa lah. Ikat, maksud kita ikat je, sebenarnya dia tidak bergerak. Atau tuan-tuan pernah jumpa nas daripada Al-Quran atau daripada hadis Rasulullah SAW yang menyatakan Nabi Allah Subhanahu Wa Taala ikat syaitan ini seperti mana yang kita faham. Ikat yang kita faham. Atau Allah turunkan malaikat ikat syaitan. Ada tak jumpa nas? Ada jumpa dalil? Jadi bagaimana yang disebut wasufidatis syayatin, dan diikat para syaitan? Yang dimaksudkan yang diikat oleh para syaitan itu bukan Allah Ta'ala yang ikat, bukannya malaikat yang ikat, tetapi kita yang ikat syaitan. Kita yang ikat syaitan. Ataupun syaitan ikat kita balik. Tersadar kat tiang. Terlebih sangat makan, saya ikatnya syaitan, tersandar kat tiang. Bagaimana cara kita mengikat syaitan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata, "Inna syaitan yajri min ibni Adam kama majrad dima'i. Fadayyiku hazal majari biljur." Sesungguhnya syaitan ini dia bergerak dalam pembuluh darah manusia. Dalam pembuluh darah manusia ini syaitan bergerak. Dia bergerak. Maknanya dia mencari ruang dan peluang untuk dia menyesatkan manusia. Fadayyiku, kata Nabi, fadayyiku, hendaklah kamu sempitkan jadual-jadual syaitan itu, hazal majari biljur, dengan berlapar. Bila kita berlapar, tak kiralah kita berlapar pada bulan Ramadan ya, ataupun kita berlapar pada puasa-puasa sunat yang diajar oleh Rasulullah SAW,
maka kita akan dapat menyempitkan gangguan syaitan. Kenapa? Kerana bila kita lapar, syaitan pun jadi kurus. Sebab apa syaitan jadi kurus? Kan kita pernah baca dekat majalah Anis, kan? Ada syaitan kurus, ada syaitan gemuk. Kan? Orang pun ada kurus, ada gemuk, kan? Syaitan pun dia ada kurus, ada gemuk. Ya? Yang kurus ni sebab apa? Sebab dia gagal untuk ajak kita buat kemungkaran. Gagal dia ajak kita untuk tinggalkan perintah Allah Ta'ala, maka dia jadi kurus. Dan kebiasaannya orang yang cukup makan atau terlebih makan, mereka ini adalah manusia yang sentiasa lalai daripada perintah Allah Ta'ala. Atau orang-orang ini atau golongan ini, mereka yang sentiasa melakukan kemungkaran, setiap larangan yang Allah SWT larang. Jadi tuan-tuan, kalau kita nak ikat syaitan, kita kena kenal syaitan. Kita kena kenal musuh dia. Musuh kita yang nyata. Innahu lakum aduwwun mubin. Sesungguhnya syaitan itu bagi kamu musuh yang nyata. Musuh. Syaitan ni musuh kita. Tapi kita tak nak kenal musuh kita. Kita tak nak kenal musuh kita. Jadi kita selalu kena berdaya dengan syaitan, atau selalu kena ikat dengan syaitan. Macam mana kita nak kenal syaitan itu? Seperti mana yang saya sebut tadi, syaitan bukan ikat kita, dia tidak cuti. Jangan kita faham syaitan cuti bulan puasa ni, tuan-tuan. Oh, syaitan cuti lah bulan puasa ni, kita pun seronok. Tapi perangai macam itu juga. Syaitan tak cuti. Sebab syaitan dah minta daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Qala anzirni ila yaumi yub'atsun. Qala innaka minal munzarin. Syaitan bila kita keluar daripada syurga, Allah perintahkan dia keluar daripada syurga, Allah laknat dia. Syaitan minta satu permintaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang dia minta? Dia minta kepada Allah, qala anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, kau tangguhkan aku, kau jangan matikan aku. Dia minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya dia kekal. Dia kekal. Tapi Allah kata kamu takkan kekal. Dia minta kepada Allah Ta'ala supaya kekal dia sampailah hari dibangkitkan. Sampailah hari dibangkitkan. Dan di mana hari dibangkitkan itu? Sebelum hari dibangkitkan, semua manusia, semua makhluk atas muka bumi ini akan dimatikan. Dan akan dibangkitkan makhluk itu kembali, dan dia akan kekal hidup sama ada dalam syurga atau dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah kurniakan, kabulkan permintaan syaitan itu. Allah kabulkan permintaan syaitan. Allah kata, qala innaka minal munzarin. Telah berkata Allah Ta'ala, sesungguhnya kamu syaitan telah aku golongkan daripada orang-orang yang ditangguhkan. Maksudnya umur syaitan ini akan sampai pada tempoh ila yaumil waqtil ma'lum, sehinggalah satu tempoh yang akan diberitahu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dia ada MOU dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Syaitan jadi MOU. Innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah tidak akan memungkiri janji. Allah beri kebebasan kepada syaitan untuk menyesatkan manusia, untuk uji iman manusia. Disebut dalam surah Al-A'raf, syaitan kata, qala fa bima aghwaytani la aqudanna lahum siratakal mustaqim thumma la'atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Sadaqallahu alazim. Kata syaitan, oleh kerana engkau ya Allah telah sesatkan aku, telah jadikan aku sesat, maka aku berjanji, kata syaitan, aku berjanji, aku akan halang hamba-hambamu daripada jalan yang lurus. Aku akan datang memperdayakan hamba-hambamu itu sama ada daripada depan, min baini aydihim wa min khalfihim, atau daripada belakang, wa an aymanihim, atau daripada kanan, sebelah kanan, wa an syama'ilihim, atau daripada sebelah kiri, wa la tajidu aktsarahum syakirin, sehinggalah engkau dapati tidak ramai daripada hamba-hambamu ini daripada golongan yang bersyukur kepadamu. Ini kerja syaitan.
kita tak heran tuan. Hari ini ramai orang jadi hamba kepada syaitan. Malah ada orang hari ini golongan yang menyembah syaitan. Menyembah syaitan. Kita nak faham bagaimana modus operandi dia. Modus operandi kita kena faham. Dan disebut dalam Al-Quran tu, syaitan dah bagi tahu modus operandi dia. Iaitu datang daripada depan, datang daripada belakang, datang daripada kanan, datang daripada kiri. Ni kalau kita jadi askar lah. Jadi askar kita susun strategi. Dan kita baca planning musuh. Baca strategi musuh. Ini kita kena bijak. Kalau kita tak baca strategi musuh, tu yang kita kalah. Tu yang kita tewas. Macam main bola kan. Dia susun pemain dia berapa? 3-4-2. Ya. Pagi tadi Argentina kalahkan Belgium tu sebab apa? Sebab apa? Salah susun ke macam mana? Kita kena faham. Ya. Jadi syaitan ini datang daripada depan. Kata Ibnu Abbas, Abdullah Ibnu Abbas kata, salah seorang sahabat Rasulullah SAW yang mampu mentakwil dan mentafsir ayat Quran, hasil daripada doa Rasulullah SAW. Maka kata Abdullah Ibnu Abbas, datang daripada depan tu maksud dia syaitan meragu-ragukan kamu tentang hari akhirat. Dia ragukan kamu tentang hari akhirat. Syaitan kata waqalu in hiya illa hayatuna dunya wa ma nahnu bimab'utsin. Syaitan kata. Ni Allah sebutlah golongan yang mana kata kami hidup hanya untuk dunia. Wa ma nahnu bimab'utsin, dan kami tidak akan dibangkitkan. Dia meragukan tentang akhirat. Bagaimana manusia itu dia bisikkan di telinga manusia, diduduk di hati manusia, dia kata kepada manusia, wahai manusia, takkanlah tulang belulang yang telah hancur itu akan disatukan semula dan dibangkitkan daripada kubur. Takkan berlaku. Ikut logik akal, tak berlaku. Dia meragu-ragukan. Sedangkan kita orang Islam tuan, kita kena percaya dengan hari kebangkitan, Yaumul Ba'ts, dan kita kena percaya kepada Yaumul Akhirah, iaitu hari akhirat, dan kita kena percaya kepada Yaumul Hasy, iaitu hari dihimpunkan manusia. Dan kita diberi ingat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa la tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullah innallaha khabirun bima ta'malun. Allah pesan kepada kita, wahai orang beriman, takwalah kamu kepada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullah, dan kamu perhatikanlah diri kamu. Perhatilah, wal tanzur nafsu, perhatilah diri kamu terhadap perbuatan-perbuatan yang akan dikira pada hari besok. Hari besok tu maksudnya hari akhir, hari akhirat. Kita kena hisap nilai perbuatan kita hari ini. Perbuatan kita hari ini untuk hari esok, hari akhirat. Kita kena bersedia. Kita kena sedia dengan bekalan. Bekalan kita. Nak pergi musafir kena ada bekalan. Umpama dunia ini adalah perjalanan menuju ke akhirat, matlamat di akhirat. Dalam perjalanan untuk kita menuju ke akhirat, kita kena bawa bekalan. Macam kita nak balik kampung raya ni lah, kena ada bekalan. Tak ada bekalan, berlapar kita. Bekalan paling penting sekali duit. Al-Fudus itu dia, itu paling penting sekali. Tapi bekalan untuk akhirat apa dia? Apa dia bekalan di akhirat? Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan berbekallah kamu, kata Allah. Bawalah bekal, dan sebaik-baik bekal itu ialah takwa. Itu takwa. Sebaik-baik bekal itu ialah takwa. Ni yang kita puasa ni. Puasa kita ni tuan-tuan, untuk kita mendapat takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Takwa tu apa maksud takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Takwa tu kepada seperti yang dipesan kepada Sayyidina Umar Al-Khattab. Takwa itu umpama kamu berjalan di atas satu jalan yang penuh dengan duri. Maksudnya kamu berhati-hati pada jalan tersebut.
kita bina takwa dalam diri kita, kita berhati-hati dalam kita berjalan di atas muka bumi ini. Kerana perjalanan di atas muka bumi ini penuh dengan tipu daya, penuh dengan dugaan, penuh dengan ujian. Kalau orang tak ada bekalan takwa ini, maka orang itu akan gagal sampai ke matlamatnya, iaitu di akhirat. Atau sampai juga dia ke akhirat, tetapi dia tak bawa apa-apa bekalan, atau kurang bekalan. Itu Allah Subhanahu Wa Taala kata, selain daripada bekalan, takwa itu sebagai bekalan, Allah juga sebut takwa itu sebagai libas takwa wa zalika khair. Pakaian takwa. Takwa itu sebagai pakaian, dan itu adalah sebaik-baik pakaian. Takwa itu sebagai pakaian. Sebab apa Allah sebut takwa sebagai pakaian? Sebab kata ahli mufassir, pakaian itu dia melindungi tubuh badan. Dari segi peranan, tujuan pakaian itu ialah untuk melindungi tubuh badan daripada sejuk dan panas. Begitu juga takwa, dia melindungi manusia daripada manusia melakukan kemungkaran, dan melindungi manusia daripada manusia meninggalkan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu sebaik-baik pakaian itu ialah takwa. Tetapi pakaian kita kena jaga, tuan-tuan. Pakaian kita kena jaga. Macam kita pakai baju kita ni, kalau kita biar pakaian kita ni terjemur, kena hujan panas, jawabnya reput, koyak je. Tapi kalau kita jaga, boleh tahanlah bertahun-tahun lama dia, kan? Oleh sebab itu takwa itu kita kena jaga. Dan cara kita nak jaga takwa, salah satu caranya ialah dengan kita berpuasa pada bulan Ramadan. Itulah cara kita nak pelihara takwa. Selain daripada itu, tuan-tuan, kerja syaitan dia datang daripada belakang. Datang daripada belakang ni maksud dia, syaitan menghasut manusia supaya tertipu dengan dunia. Dia nak hasut kita ni supaya kita sentiasa, setiap hari, setiap jam, setiap saat, setiap minit fikir pasal dunia. Dunia saja. Sebab itu kata Allah SWT dalam surah Al-A'raf, ramai orang masuk dalam neraka sebab apa? Sebab itu perkara, alladzina ittakhazu dinahum lahwan wa la'iban wa gharratuhumul hayatid dunya. Perkara, dua sebab yang mencampakkan seseorang itu masuk dalam neraka Allah. Pertama, apabila seseorang itu menjadikan agamanya main-main dan senda gurau. Lahwan wa la'ib, senda gurau dan main-main. Urusan agama buat main-main, buat senda gurau. Puasa ke tak puasa ke, dia kurang. Sembayang ke tak sembayang ke, dia kurang. Ni bukan syaitan. Kita nak tahu syaitan, kerja syaitan ni, dia akan bisik kat telinga kita. Dia kata, kadang-kadang dia suruh kita buat kerja agama ni lebih-lebih. Lebih-lebih. Yang Nabi tak buat, dia suruh kita buat. Ya? Alang-alang Nabi suruh kita sahur dekat imsak, dekat waktu subuh, 30 minit lagi 10 bunyi azan, ada waktu imsak. Kita, syaitan pun bisik kat telinga kita buat lebih sikit. Kita sahur pukul 12. Orang daripada fajar shadiq, turukul fajar ila ghurubi syams, dia daripada pukul 12 sahur, isyak nanti baru dia nak buka tu, dapat lebih sikit. Ini kerja syaitan. Dia bisik kat telinga kita, dia buat kerja-kerja agama ni, perintah-perintah agama ni ikut suka hati dia. Atau dia buat kurang. Buat kurang sampai tak buat langsung pun ada. Sampai niat saja. Niat saja, tak perlu sembahyang, tak perlu puasa. Masuk saja bulan Ramadan, orang lain puasa, dia niat je. Dia niat, saya berniat puasa, tak puasa. Kata dia dapat hari ibadah ni. Satu kumpulan hari itu, satu golongan hari ini, dia kata Islam tak ada ibadah. Islam tak ada ibadah. Yang ada dalam Islam hanyalah buat baik. Kira kalau buat baik tu sudah Islam. Ini pompak murji'ah. Iman hanyalah kepada Allah dan Rasul.
Siapa yang beriman kepada Allah dan Rasul dah dia Islam, dia beriman. Tak perlulah sembahyang, tak perlu puasa, tak perlu bayar zakat, tak perlu pergi haji, dah dia Islam. Ini contoh yang dikatakan buat main-main dalam urusan agama. Atau hukum hakam agama, dia buat main-main. Ini cerita pasal hukum sembahyang. Hukum sembahyang ada orang kata sembahyang ni tak wajib sampai umur 70 tahun, 40 tahun. Umur 40 tahun Nabi dibangkitkan menjadi Rasul, baru wajib salat. Mana dia dapat ilmu tu, wallahu a'lam. Ya. Ada yang kata hukum-hukum dalam Islam ni, contoh dia tutup aurat. Dia kata tutup aurat tu ada 3 bahagian. Ada aurat mukhafafah, ada aurat mutawassithah, ada aurat mughalazah. Dan jadi macam najis dah pula. Nak pergi berenang katanya pakai aurat mukhafafah. Nak pergi kenduri kenaga pakai aurat mutawassithah. Nak pergi solat tarawih ni kena pakai aurat mughalazah. Ikut suka hati dia agama ni. Sedangkan kita rujuk kepada Al-Quran dan Sunnah. Rujukan kita kepada ijma' ulama, rujukan kita kepada qiyas. Tapi dia rujuk kepada apa? Kepada akal, kepada nafsu dia. Menyebabkan dia suka hati dia buat hukum hakam agama ini. Dan seterusnya dia tertipu dengan dunia. Wa gharratkumul hayatid dunya. Dunia ni kata Nabi sijnul lil mu'min wa jannatu lil kafir. Kita kena ingat, Nabi dah sebut dah, dunia ni penjara bagi orang mukmin dan syurga bagi orang. Jangan kita jadikan terbalik sudah. Ya, bila kita kata syurga, dunia ni syurga, habis. Bila kita kata dunia syurga, dalam syurga dia tak ada peraturan lah. Dalam syurga dia tidak ada batas-batas lagi dah. Itu syurga. Kalau kita kata dunia ni syurga, itu dia langgar semua sekali. Dan tak ada hukum halal, haram, dia sapu bersih semua sekali. Sebab dia rasa kita hidup ni dekat dunia hanya sekali. Pandai dia. Ya. Sebab kata dia kata tunggu di pintu syurga. Dia pun beriman dengan syurga lah. Tapi pintu je lah. Dia duduk tunggu dekat pintu. Dia tujuan bukan yang kata Allah SWT. Nak cerita panjang ni. Saya pendek kan? Yang ketiga, dia datang daripada kanan. Datang daripada kanan, maksudnya syaitan memberi keraguan kepada kita dalam soal hukum hakam agama. Tashkik, dia timbulkan keraguan. Dekat dalam badan kita ni ada satu syaitan yang ada Khannas. Ya. Khannas dia ada belalai. Belalai dia letak dalam hati kita. Belalai itu, khurtum itu diletak hati kita. Bila kita lalai saja dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dia akan dimasukkan belalai dia, sentuh belalai dia, kemudian dia akan bisikkan kita supaya kita ikut apa sahaja perintahnya. Ini dia tujuan dia untuk tasdik, beri keraguan. Sebab itu kita jangan lupa Allah. Kalau kita lupa Allah Subhanahu Wa Taala, Allah sebut dalam Quran, "Wa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Dan barang siapa yang lalai atau meninggalkan daripada mengingati aku, kata Allah, tak salat, tak baca Quran, tak berzikir kepada Allah, tak duduk dalam majlis-majlis ilmu macam ni, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka sesungguhnya kamu akan ditimpa dengan kehidupan yang sempit. Sempit kehidupan kamu, susah, jadi sukar, jadi macam-macam hal, huru-hara, cacat-mata. Dan kamu akan dibangkitkan, dihimpunkan di hari kiamat nanti dalam keadaan tutup. Ini amaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa man a'rada wa man ya'shu an zikri rahman, siapa yang lupa hidup dia daripada mengingati Allah Subhanahu Wa Taala, nuqayyid lahu syaitanan, maka syaitan akan jadi kawan dia. Fa innalahu qarin, akan jadilah kawan dia. Syaitan akan pengaruhi dia dan akan jadi kawan dia. Sebab itu kita kena sentiasa ingat Allah. Sembahyang jangan tinggal. Baca Quran tiap-tiap hari. Jangan tunggu bulan Ramadan baru nak baca Quran. Tiap hari kena baca Quran supaya kita dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang akhir sekali, ya, datang daripada sebelah kiri syaitan sentiasa bisik pada telinga kita supaya kita melakukan maksiat. Buat maksiat. Seolah-olah kita rasa bangga pula melakukan kemungkaran. Saya sebut pada tuan-tuan, wa min alamatil mautil qalbi. Ini tersebut dalam kitab Al-Hikam
Ibn Athaillah As-Sakandari, daripada tanda-tanda hati yang mati, apa dia? Pertama, adamul hazmi, adamul husni ala ma fataka minal muwaffaqat, wa tarkun nadami ala ma fa'altahu min wujudis salas. Ada dua sebab tanda hati kita mati. Pertama, kita tak rasa sedih apabila kita meninggalkan perintah Allah Ta'ala. Bila kita tak rasa sedih bila kita meninggalkan perintah Allah, itu tanda hati kita mati. Atau kita tak menyesal bila kita melakukan segala larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Malah kita bangga pula kita melaksanakan larangan, melakukan larangan Allah Ta'ala. Itu tanda hati kita mati. Macam budak-budak sekarang kan, buat kemungkaran dia selfie, lepas berzina selfie, masuk dalam FB, cerita pula dia baru lepas berzina. Tak takut langsung kemurkaan Allah SWT. Tak rasa menyesal dengan kemungkaran yang dia buat. Na'udzubillah min zalik. Sebab itu bila kita tahu modus operandi syaitan ini, insya-Allah kita tidak akan terpedaya dengan syaitan. Jadi saya rasa cukuplah sekadar perkongsian kita pada malam ini. Mudah-mudahan memberi manfaat kepada kita dan menjadikan Ramadan kita pada tahun ini lebih baik daripada tahun-tahun yang lepas, dan kita menjadi orang yang lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i wal amwat innallaha ghafurur rahim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.